Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mohon keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa qulubina wa وأحسننا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار على وجهه ذكرنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, barisan Tuan Imam, Tuan Bilal dan jemaah kuasa pegawai masjid, datuk-datuk, hadirin muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita merafakkan sedikit bersyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia nikmat yang tidak terhitung. Nikmat kita kecapi pada hari ini. Bila kita nak kongsikan, kadang-kadang kita rasa malu dengan apa yang berlaku di Palestin, yang mereka di sana tidak langsung merasai sebahagian besar nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Mereka tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada kenderaan, anak-anak tidak ada permainan, tidak kenal erti zaman kanak-kanak. Pagi, petang, siang, malam hanya dengan bunyi dentuman bom semata-mata, tembakan semata-mata. Tak pernah pergi ke sekolah, nak menunaikan, nak mengimarahkan masjid, masjid pun dah bom. Sejak daripada 2 minggu yang lalu, kalau tuan-tuan tengok dalam berita awal ni, dah mencapai setakat hari ini dah 31 buah masjid. Bukan sikit tu, banyak tu, 31 masjid. 31 buah masjid yang telah musnah akibat peperangan. Kalau boleh saya bagi contoh lah, Palestin ni sebelum 1948 ibarat kata macam Semenanjung. Nak bagi contoh mudah faham. Tapi selepas tahun 1948 dijarahnya tanah, dijajahnya tanah, sampai ke hari ini Gaza dalam bahasa Arab dipanggil Gaza ataupun Gaza itu ibarat kata hari ini macam Port Dickson. Asalnya besar Semenanjung. Gaza campur dengan beberapa Ramallah dan sebagainya, campur negeri itu negeri ini. Yang tinggal hari ini Port Dickson je. Belakang laut, depan sana tentera Israel. Nak lari mana? Mana nak lari? Tak tahu. Tuan-tuan tengoklah betul tu kat Facebook semua tu. Sebelah belakang Gaza tu laut. Dan sempadan semua dah ditutup. Dan kita baru dimaklumkan dalam sehari ni baru dibuka. Yang dibuka tu satu-satu tu je sempadan yang dibuka, iaitu sempadan dengan Mesir, sempadan Rafah. Betul-betul bersebelahan dengan Mesir. Kerajaan Mesir pun dalam keadaan orang kata berwaspada juga. Sebab dia pun dapat tekanan juga daripada Amerika dan sebagainya, Israel dan sebagainya. Tapi akhirnya berani jugalah Allah buka pintu hati pemimpin di sana untuk buka sempadan dan bantuan dapat disalurkan. Dan semalam Majlis Perundingan Islam Malaysia MAPIM, NGO Malaysia yang antara NGO yang terbesar, yang besar dari sudut pengaruh sumbangannya kepada rakyat Palestin dan juga umat Islam yang ditindas, MAPIM dengan beberapa gabungan NGO, 40 buah NGO telah berjaya mengumpul lebih kurang 1.2 juta bantuan keperluan makanan, pakaian dan sebagainya, yang sedikit masa lagi akan dihantar terus ke Gaza. Alhamdulillah, antara bantuan makanan tersebut ada dalam 40 tan total. 40 tan, 1 tan berapa kilo? 1 tan berapa? 1000 kilo. 1 tan 1000 kilo, 40 tan maknanya 40,000 kilo. Banyak tu. Setakat ni.
Dan tuan-tuan jangan ingat perang dah habis, perang belum habis lagi. Perang belum habis lagi. Bila-bila masuk Israel, kalau dia nak serang, dia serang. Tidak berlaku lagi gencatan senjata sebenarnya. Cuma dah dapat tekanan antarabangsa semakin kuat. Amerika pun tak boleh nak kata apa, dia pun pesan ke best friend dia supaya slow kan, berhenti sekejap. Bukan gencatan senjata, bila-bila dia akan serang balik. Dan bantuan itu sebenarnya tak cukup. Walaupun kita tahu ramai umat Islam di seluruh dunia, baik orang Islam ataupun bukan Islam, yang sudi membantu, simpati terhadap apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan putus asa, salurkan. Ada duit lebih hari ini, bagi. Sebenarnya tak cukup tu. Jangan dengar, 40 tan banyak tu, dah cukup dah tu, tak payah dah. Dia bukan nak makan sehari dua. Perbelanjaan apa saja keperluan tu bukan untuk sehari dua tu. Silat-silat habis sehari 40 tan tu. Esok nak hidup, lusa nak hidup, minggu depan nak hidup, bulan depan. Yang sebelum ni pun tak cukup. Sebelum perang ni pun tak cukup. Memang diorang dah tak ada rumah. Antara kalau tuan-tuan tengok list senarai 40 tan tu, makanan, minuman, yang mana boleh packing lah. Kemudian pakaian, keperluan bayi, barang-barang keperluan bayi, tuan-tuan, tak ada kat sana. Bila sebut barang keperluan bayi tu, langsung tu fikir nak macam mana, ya Allah, sedih. Perubatan, Hospital Gaza, saya tengok berita tadi dah bekalan terputus. Semalam boleh cukup-cukup 24 jam dia. Bekalan hospital, bekalan elektrik. Api ni, api lampu semua ni, ubah mesin nak bedah orang ke apa ke, 24 jam boleh tahan. Dah putus. Perubatan, alat perubatan untuk contoh pembedahan. Sebelum nak bedah, dia bagi ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit dah habis. Dah habis dah, perubatan dah habis. Jadi apa yang diusahakan oleh NGO tersebut adalah barang-barang yang terdesak, yang diperlukan segera. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sumbanglah. Carilah mana-mana agensi, dan saya difahamkan Jabatan Agama pun sedang mengusahakan kutipan sebanyak 3 kali Jumaat. Jumaat baru ni dah ada 3 kali Jumaat lagi. Dalam tempoh sebulan ni, tuan-tuan salurkanlah. Nanti Jabatan Agama akan serah kepada kerajaan, G2G dengan kerajaan sana pula, ataupun NGO di sana untuk bantu salurkan. Jangan fikir bulan lepas dah bagi dah, tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Apa yang ada terlebih hari ni bagi, ada terlebih esok bagi. Sebab kalau nak tengok dari sudut hukum, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tanggungjawab semua umat Islam membela tanah air Palestin, baik Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tanah suci yang ketiga dalam Islam. Sepatutnya semua main peranan. Umat Islam di sini ke, umat Islam di utara ke, di barat ke, di selatan ke, sepatutnya semua mainkan peranan, sama-sama mempertahankan tanah air Islam yang ketiga, yang suci, selepas daripada kota Mekah yang pertama, Masjid Nabawi yang kedua, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Tanggungjawab semua. Tetapi tanggungjawab itu digalas oleh rakyat Palestin bagi pihak kita. Ada orang pula yang bersusah payah nak kena berperang mempertahankan tanah air, sanggup gadaikan ahli keluarga, ada meninggal tak apa, tak kisah. Yang mak pula suruh anak pergi berjuang semata-mata nak mempertahankan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bagi pihak kita, mereka sedang menanggung hukum fardu kifayah bagi pihak kita. Dan kita tak ada apa-apa, senang lenang ke rumah. Boleh makan, boleh minum, boleh jalan-jalan hujung minggu, boleh pergi bercuti balik kampung. Yang mengopi, mengeteh, boleh, tak ada masalah. Kita seronok menjalani kehidupan. Bukan kata salah, tapi di manakah secepis iman dalam hati kita? Tidak terjentikkah iman kita untuk melihat apa yang berlaku di Palestin pada hari ini? Kalau ada di kalangan umat Islam yang ICBU tulis agama Islam, nama Muhammad, nama itu, nama ni cantik, tapi bila dia tengok tu tak terjentik iman dia, nak kena khidmat balik tu. Macam mana taraf kedudukan dia di sisi Allah kalau dia tengok perkara yang berlaku ni seolah-olah perang biasa, sedangkan inilah ketetapan Allah, janji Allah, dia akan terusan berlaku. Dia ada pasang surut, kadang-kadang perang, kadang-kadang sejuk, ada naik, ada turun, dia akan berterusan.
Dan benda ni tidak akan berhenti sehinggalah Nabi Isa alaihi salam turun dan keluarnya Imam Mahdi. Bila? Tak tahu. Oleh kerana bila tak tahu tu, kita semua ni ibarat mata-mata rantai, macam mata rantai basikal, rantai motor. Dia akan pusing je. Satu biji itu pastikan kita ada salah satu tu. Nabi kat situ, para sahabat kat situ, ulama-ulama dah ada kat situ. Semuanya dah mainkan peranan. Adakah kita termasuk dalam roda tani tersebut ataupun tidak? Mereka dah pergi, mereka dah dapat balasan yang baik, mereka dah berada di taman-taman syurga. Rakyat-rakyat Palestin, kita semua menjadi saksi atas perjuangan mereka mempertahankan agama, mempertahankan tanah suci umat Islam. Kita saksikan mereka tu mati syahid semuanya. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka semua dalam syurga. Mereka dah selamat. Kita belum tahu. Oleh kerana kita belum tahu, sama-samalah kita menyumbang sedikit. Sama ada harta, duit kita, paling-paling kurang doa. Titipkan doa dengan sepenuh ikhlas. Dalam tahajud tuan-tuan dan puan-puan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan adalah bantuan Allah, pertolongan Allah ke atas umat Islam di Palestin sana, sebenarnya yang sedang berjuang bagi pihak kita. Sepatutnya sama-sama angkat senjata ni. Sepatutnya. Tapi kita tak angkat senjata, diorang angkat senjata bagi pihak kita yang senang, mereka yang susah. Maka apalah kiranya sedikit kalau kita dapat hulurkan bantuan. Yang sebenarnya duit-duit kita hulurkan tu tak cukup pun untuk mereka. Tapi mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah untuk kita pada hari akhirat. Bila Allah tanya, apa kau dah sumbang untuk agama? Ya Allah, tak banyak aku sumbang, adalah sedikit duit yang untuk keperluan anak bini aku. Tapi aku letakkan ke tepi sekejap, aku hulurkan untuk rakyat Palestin. Adalah jawapan hujah. Adalah sedikit kita boleh jawab di hadapan Allah. Tapi bila Allah tanya, apa sumbangan kau untuk agama? Tak mampu kita nak jawab. Doa pun tidak, bagi hulur sumbangan pun tidak, tak ada perasaan sensitivity pun tidak, tak ada rasa benci langsung terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Bahkan ada segelintir umat Islam salahkan Palestin pula. Salahkan orang Palestin, salahkan para mujahidin, kata mereka ni lah pengganas. Ada orang tanya, kenapa sebelum ni bulan lepas, perang ni baru dalam 2 minggu, bulan lepas, 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, tak ada apa-apa, senyap je. Masing-masing semua tengah seronok. Ada bola yang mana apa, macam-macam seronok, tak ada apa-apa. Tiba-tiba pom berlaku peperangan. Kenapa tiba-tiba berlaku? Siapa yang mulakan dulu? Persoalan. Ramai orang tanya, siapa yang mulakan dulu? Betul, yang mulakan dulu adalah mujahidin, pejuang Hamas. Orang salahkan Hamas. Dan tu kenapa pun mulakan dulu? Kan dah kena tembak dengan kena berdil dengan Israel. Siapa suruh mulakan dulu? Ada orang Islam cakap macam tu. Ada, kau tengoklah di media sosial. Ada padan muka, siapa suruh mulakan dulu? Orang elok-elok sejuk, tak ada apa, suasana aman 2 bulan dulu, 3 bulan dulu. Tiba-tiba Hamas sendiri yang cari pasal. Kenapa pula boleh tembak Israel? Duduk dan diam lah. Jawapannya adalah kerana pejuang mujahidin Hamas nak bagi tahu kepada dunia, khususnya umat Islam, jangan leka, kami ni masih wujud. Sebab dunia Islam hari ni tengah leka, tengah seronok. Yang mana nak majukan negara, yang mana tengah berpolitik, nak berpolitik, yang mana nak kaya, yang mana semua tengah sibuk. Sampai terlupa dengan saudara seagama kita di Palestin. Oleh kerana ramai lupa ni, terpaksalah dia bagi isyarat. Itu pun 1-2 roket je, dibedilnya habis. Hari ini data daripada berita awal ni dalam 4,761 mangsa kita panggil yang mati syahid di kalangan warga Palestin. 4,761 dalam masa 2 minggu. Bayangkan, dalam ramai-ramai itu, of course sudah tentu ramai wanita, orang-orang tua, kanak-kanak. Yang paling menyayatkan hati seorang suami, seorang ayah, 16 tahun dah kahwin, tak ada anak. 16 tahun tuan-tuan, bukan sikit, tak ada anak. Biasa kita dengar 5 tahun belum dapat anak lagi kan. Ada 8 tahun, ada 10 tahun. Ni 16 tahun. Yang saya dengar yang lama lah ni, 16 tahun.
Baru Allah rezekikan anak 4 orang kembar. 4 orang kembar terus. Dan 4 itu meninggal dunia. Dibom di hospital. Isteri dia meninggal, 4 meninggal. Semua tu anak-anak syurga. Semua tu dah masuk dalam taman-taman syurga. Sedang menunggu nak pimpin tangan ayah dia pulang. Mak dia dah masuk syurga. Anak-anak 4 bayi itu semua dah masuk syurga dah. Menangis perasaan runtuhnya hati seorang ayah 16 tahun menunggu anak Allah rezeki. Hospital, apa nama hospital kena bom? Al-Halili apa nama yang kena bom baru ni, 500 orang tu hospital kena bom. 500 orang yang mati syahid dalam hospital tersebut, antaranya bayi tadi 4 orang. Apa perasaan dia? Tak terbayang kita kalau kita berada di sana. Cuba kita renung seketika, muhasabah seketika. Katalah kita sekarang ni yang berlaku di Taman Guru ni adalah sebagaimana di Palestin. Masjid ni, surau Mu'alim ni dah pecah, dah kena tembak. Rumah kita dah tak ada. Malam ni tuan-tuan nak tidur kat mana? Saya ada 5 orang anak. Tengah duk fikir ni nak tidur mana malam ni. Hujannya tak menentu, nak berteduh kat mana? Carilah mana-mana pokok yang ada. Dengan peluk anak yang baby seorang, rumah ada anak, makanan tak ada, nangis-nangis. Saya duk bayang saya lah. Tuan-tuan pun bayang lah tuan-tuan. Nak bagi kita ada rasa hisap, syukur dengan nikmat yang ada ni. Bayang rumah dah tak ada, kereta nak lari mana? Mana nak lari? Anak nangis-nangis ni tepuk-tepuk, nak bagi susu tak ada. Allah, baru 1 malam. Nak terbayangkan tu baru 1 malam. Macam mana saya nak mengharungi hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, yang sememangnya saya sentiasa mengharapkan, ya Allah, gerakkanlah hati umat Islam di seluruh dunia untuk bantu kami. Kalau saya lah, saya akan doa macam tu. Saya dalam keadaan ditindas, tanah air saya dijajah oleh penjajah, dirampas oleh orang. Saya pula dihalau rumah, semua dah pecah apa semua sekali. Ada adik keluarga terbunuh, na'uzubillah. Kalau saya bayang 1 malam je situasi itu, kita berada dalam situasi itu. 1 malam je, bayang 1 malam je. Tak termampu tuan-tuan, tak tertanggung kita tu. Dia dah biasa dah, tiap-tiap hari berlaku. Tiap-tiap hari berlaku. Dan sememangnya akan terus berlaku. Sampailah Allah takdirkan janjinya turun Nabi Isa alaihi salam dan keluarnya Imam Mahdi. Maka sepatutnya di kalangan kita semua, baik yang sekarang tengah berada secara live ataupun yang berada secara fizikal dalam masjid ni, carilah apa saja inisiatif yang mampu kita usahakan. Mudah-mudahan asbab kita tunjuk kebersamaan kita, tunjuk solidariti kita bersama mereka, ada sahab pahalanya di sisi Allah pada hari akhirat. Mudah-mudahan bila kita tunjukkan kebersamaan kita itu sebagai tanda kita syukur atas nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Nikmat yang kita kecapi ini, satu saat sahaja kalau Allah kata kun, Allah boleh tarik. Allah kata, aku nak tarik sekarang nikmat keamanan di Malaysia sekarang. Hilang sekejap ya. Datang ribut kau apa kau, satu Malaysia habis sekejap ya. Allah yang ciptakan bumi, takkan Allah tak boleh hancur. Bumi daripada tak ada boleh ada. Setakat nak hancurkan benda dah ada, lagi mudah di sisi Allah. Maka sebagai tanda syukur kita, tunjukkanlah kita ni bersama dengan mereka juga. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita ni akan menjadi amal jariah. Sebab kita tak cukup dengan solat kita kalau nak masuk syurga, tak cukup dengan ibadah puasa kita kalau nak masuk syurga, kerana itu bersifat peribadi. Syarat nak masuk syurga dengan mudah adalah kita membantu manusia orang lain, terutamanya yang seagama dengan kita. Kita sumbang balik kepada agama. Itulah peranan Nabi. Peranan Nabi apa? Bantu orang, selamatkan orang. Peranan sahabat apa? Bantu agama, sumbang kepada agama. Kalau Abu Bakar pentingkan diri sendiri, Abu Bakar tak jadi khalifah, tak apa, dia dah ada kebun, dia dah kaya. Umar tak jadi Amirul Mukminin, tak apa, dia dah ada kebun, dah kaya. Masing-masing pentingkan diri sendiri, solat masing-masing, tak payah fikir pasal umat, tapi semuanya menanggung galas amanah Nabi SAW untuk memastikan bumi Islam Madinah itu tertegak di atas syariatnya dan keseluruhan kaum mukminin dan mukminat dapat menjalankan kehidupan
berdasarkan acuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau masing-masing pentingkan diri, silap-silap ahli bulan, tak pernah kita merasai dalam sejarah Islam Baitul Maqdis pernah dibebaskan oleh Sayyidina Umar, Baitul Maqdis pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan juga para pahlawan terdahulu. Tapi kenapa mereka berusaha? Kerana mereka tahu itu tanggungjawab sebenar. Kalau tidak, Umar pun tak tahu, ya aku dah mengintah Madinah, nak buat apa lagi, nak masuk campur Baitul Maqdis. Tapi Sayyidina Umar tetap fikir macam mana cara nak bebaskan Baitul Maqdis. Bayangkan Sayyidina Umar fikir macam tu, bayangkan Salahuddin Al-Ayyubi fikir macam tu, maka kita walaupun belum sampai lagi ke tahap adanya, lahirnya seorang pemimpin yang dapat mengepalai tentera umat Islam untuk membantu saudara kita di sana, paling-paling kurang mungkin bukan zaman kita, tapi kita mudah-mudahan jadi salah satu daripada mata rantai motor tadi. Dalam banyak-banyak pusingan tu ada kita. Jangan kita tak termasuk dalam tu, sebab kitaran agama dia akan berurusan. Kita bersama dengan agama ataupun tak bersama dengan agama, yang ruginya kita. Agama akan terus hidup, Allah akan jaga agama ni. Walaupun manusia cuba, walaupun lautan manusia cuba untuk rosakkan agama, Allah dengan zat Allah sendiri akan protect agama. Tinggal lagi kita ni bersama dengan agama ataupun tidak bersama dengan agama. Mudah-mudahan sikit sebanyak ini sebagai mukadimah untuk diri saya, untuk kita semua sentiasa jangan leka. Maksudnya ambil berita, dengar, tengok cakna, ada boleh bagi bantuan, teruskan bagi bantuan. Jangan berpada dengan bantuan dah bagi bulan lepas. Jangan berpada dengan bantuan sebelum-sebelum ni tak punya. Teruskan bagi. Mudah-mudahan adalah mana-mana sumbangan itu dapat meringankan beban saudara seagama kita yang menanggung hukum fardu kifayah bagi seluruh umat Islam dalam mempertahankan Baitul Maqdis, khususnya Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi Zionis Israel, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam kuliah. Saya baca dalam Google kan, Nabi Musa ada mengajak kaum dia dulu, kaum Yahudi kan, balik ke negara yang diimpikan, yang dinantikan, maksudnya negara Palestin. Kenapa Yahudi menganggap itu negara diorang? Sebab Nabi Musa ada sebut negara yang diimpikan. Soalan menarik. Saya rasa dah tak jadi itu tafsiran malam ni. Nak jadi ceramah Palestin malam ni. Benda itu disebut dalam suratul Maidah juzuk yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, kisah tu agak panjang. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tamtaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk cerita kepada kaum Bani Israel, masuklah kamu semua kepada ardal muqaddasah, bumi yang muqaddas. Nah, kalau hari ini kita panggil Maqdis lah, Baitul Maqdis. Ardal muqaddasah, bumi yang disucikan. Bumi itu adalah tanah yang suci dari sudut agama. Itulah yang kita panggil pada hari ini sebagai Baitul Maqdis. Pada asalnya Nabi Musa alaihi salam setelah mana menyelamatkan kaum Bani Israel pada zaman tersebut daripada cengkaman, dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentera Fir'aun, melintasi Laut Merah, selamat daripada Laut Merah. Perjalanan mereka Allah janjikan untuk Allah anugerahkan kepada mereka tanah air. Allah janjikan negara untuk mereka, mulakan kehidupan baru di sebuah tempat, di sebuah tanah namanya Ardhul Muqaddasah dalam Al-Quran sebut. Namun begitu, oleh kerana sifat Bani Israel ni adalah seorang, kita panggil satu bangsa yang mungkir janji, keras hati, sangat-sangat degil, suka menipu, khianat terhadap amanah, maka Allah tarik balik itu. Perjanjian itu Allah tarik balik. Tafsiran agak panjang dalam surah Maidah juzuk yang ke-6. Sambil-sambil tuan baca ni, tuan carilah. Perjanjian tersebut Allah tarik balik. Bukan hanya sekadar janji tanah, sejak daripada sebelum menyeberangi Laut Merah lagi. Belakang ni Fir'aun ni, kaum Israel, Bani Israel ni. Tuan-tuan, Bani Israel nak bagi tahu lah, teruk tak teruk dia. Tuan-tuan tengok Yahudi sekarang yang berada di negara haram Israel pada hari ini. Degil tak degil dia.
dapat tekanan antara bangsa sekalipun, semua duk kutuk. Kalau tuan-tuan tengok di demonstrasi negara-negara Europe semua, bukan orang Islam saja yang join demonstrasi itu, orang bukan Islam pun ada. Semua sokong Palestin. Jadi artinya tekanan antar bangsa amat dahsyat terhadap negara haram Israel. Apa Israel buat? Dia tutup telinga, buat pekak telinga dia kan, buat tak tahu dia. Dia teruskan bom, dia teruskan tembak. Nampak degil tu. Dia tak takut. Orang nak kata apa, lantaklah, aku nak tembak juga. Dan di belakangnya disokong oleh negara-negara sekutu seperti Amerika, UK dan sebagainya. Degil Yahudi Israel hari ini, degil lagi Israel zaman Nabi Musa. Lagi degil tok yang dia. Yang hari ini kita tengok pun dah degil ni. Orang suruh berhenti, tak ada peri kemanusiaan langsung apa semua. Pun dia buat pekak telinga pejaman tu, dia tembak secara lambang. Hari ini dalam surat khabar ada 7 kereta kebal seingat saya tersalah tembak. Cuba tembak dalam lama ni. Saya rasa ada pasal tadi tajuk tu. Tersalah tembak. Boleh pula kata tersalah tembak. Kereta kebal tu kan. Pistol tersalah tembak pun boleh mati orang. Ini kereta kebal hancur bangunan. Tersalah tembak alasan dia bagi tahu ke dunia tersalah tembak. Jahat tak jahat? Jahat lagi Bani Israel zaman Nabi Musa. Itu tok yang dia. Ini cicit tak ke berapa 7 keturunan ni. Tok yang cicit ni pun dah jahat. Jahat lagi tok yang dulu. Sebab itu Nabi Musa alaihi salam diutuskan oleh Allah sesuai dengan kaum dia. Nabi Musa ni tuan-tuan, orang dia besar, gadang. Orang dia lasak, kulit lasak. Dia bukan macam Nabi SAW, lemah lembut, sopan, peramah, tawaduk. Tak, Nabi Musa keras, orang dia keras. Sesuai tak dengan umatnya? Sesuai. Allah nanti Nabi Musa tu sesuai nak menghadapi umatnya yang teramat degil. Sebelum seberang laut lagi, mereka dah janji kami akan beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun. Dia bukan nak cakap Tuhan Allah, dia cakap Tuhan kepada Musa. Padahal Tuhan dia juga, nampak tak kat situ? Macam dia tak iktiraf. Sepatutnya dia cakap kami akan beriman dengan Allah. Sepatutnya macam tu. Kami akan beriman dengan Tuhan kami. Tak, dia kata kami akan beriman dengan Tuhan kau. Bukan Tuhan kau juga tau. Dia macam tak mengaku kat situ. Kami akan beriman dengan Tuhan kau. Seolah-olah nak menunjukkan mereka pada hakikatnya sememangnya tidak mahu beriman. Awal-awal sebelum seberang dah tersepit, kami janji. Lepas daripada seberang tu, mana ada janji? Mana ada? Lupa dah janji tadi. Kemudian lalu ke padang pasir, lapar, tak ada makanan. Musa, kau minta ke Tuhan kau? Nampak tak bahasa dia tu? Nampak tak bahasa dia tu? Ud'u rabbak. Bukan Tuhan kami, Tuhan kamu. Minta ke Tuhan kau. Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Bagilah keluarkan dari dekat tanah ni ada keluar pokok, keluar apa. Kami lapar ni nak makan. Tak ada adab. Tok yang dulu tak ada adab. Tuhan kau macam tu yang dia. Tak ada adab. Maka dengan rahmat kasihan Allah, Allah turunkan al-manna wassalwa, turun makanan. Bila turun makanan, janji nak beriman. Dah kenyang perut, mana ada janji? Mana tak ada janji pun. Terus perjalanan. Nabi Musa kata, Allah perintahkan aku naik ke bukit Tur Sina. Dalam Quran sebut Tur Sina. Allah sumpah dalam surah Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin. Allah sumpah demi bukit Tur Sinin. Naik sekejap, Nabi Musa pesan kepada Nabi Harun, Harun, kau tolong tengok sekejap umat aku ni. Umat aku ni bega semua ni. Doktor tak kerti dengan cakap, tengok sekejap. 40 hari, 40 malam aku Allah panggil nak bermunajat. Allah nak turunkan wahyu kitab Taurat. Kau tengok sekejap, pastikan mereka kekal beriman, jangan syirik kepada Allah. 40 hari, 40 malam, belum habis tempoh lagi, baru tinggal 1 hari, 1 malam. Yang ke bawah tu dah sesama dia dah syirik kepada Allah. Sembah lembu Samiri, sebut dalam surah Toha juzuk 16. Sembah lembu Samiri, dah syirik pada Allah. Belum 40 hari 40 malam lagi, sekejap je Nabi Musa tinggalkan, dah sembah lembu Samiri. Nabi Musa bila dengar tu, Nabi Musa mengamuk. Dari kasih itu Nabi Musa turun ke bawah, maka turunlah perintah Allah,
syarat kepada taubat. Mereka nak bertaubat. Ampunkanlah kami wahai musuh aku semua sekali, minta ampun. Maka turun perintah Allah dalam surah Baqarah, muka surat yang ke-8, juzuk yang pertama. Allah sebut dalam Al-Quran, syarat dia, syarat taubat, syarat Allah terima taubat, kena bunuh sesama mereka. Belum sampai lagi, nanti akan sampai. Syarat terima taubat, kena bunuh sesama mereka. Tuan-tuan, kita taubat apa? Syarat taubat istighfar kepada Allah. Syarat kita nak taubat, istighfar, menyesal di atas perbuatan kita dan berazam tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itu taubat. Kalau syariat tuan tu hari ini, saya rasa tinggal tuan pengusi dengan imam ya. Pengusi imam Bilal. Semua kita ni semua ada dosa ni. Zaman dulu kalau buat dosa, syarat taubat bunuh diri. Zaman sekarang punya kalau buat dosa, Allah Maha Pengampun, istighfar. Mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dalam hadis kursi, walaupun dosa engkau setinggi langit, tapi kalau engkau minta ampun kepada Allah, fa'aghfirulah, Allah akan ampunkan orang yang minta ampun kepada Allah. Sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu teruk tak teruknya syariat zaman Nabi Musa, syarat taubat apa? Bukan istighfar, bunuh. Keras, syariat zaman dulu keras. Tak macam syariat zaman sekarang. Sebab apa? Sebab umat dulu keras, syarat dia bunuh. Akhirnya mereka bunuh sesama mereka. Maka tinggal yang beriman. Tinggal yang beriman sekejap. Apa yang beriman sekejap tu, tak lama lepas tu kufur balik. Anak cucu yang ada beriman tu, tok-tok dia semua dah mati dah. Yang beriman tu berapa orang tu, tak lama selepas tu kufur balik. Panjang cerita kalau nak bincang. Jadi nampak tak kat situ? Boleh buat kawan apa? Tak boleh buat kawan. Dalam Quran sebut, muka surat 16, juzuk yang pertama, suratul Baqarah, firman Allah, ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Dua golongan tak boleh buat kawan. Dalam Islam Allah bagi peringatan, kalau nak berlembut macam mana pun, dua golongan ni kena hati-hati. Yang pertama, kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir yang terdiri daripada penganut Yahudi dan Kristian. Ahli kitab ni tuan-tuan, ada yang beriman dengan ajaran sebenar, ada. Yang beriman dengan Injil sebenar, ada. Yang beriman dengan Taurat sebenar, ada. Daripada zaman dulu dan boleh jadi, zaman sekarang boleh jadi. Kalau zaman dulu semestinya ada, sebab Islam belum ada lagi. Tapi bila Islam dah ada, maka wajib kepada penganut agama lain ikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dah datang syariat baru. Contohnya sepupu kepada isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Sepupu kepada isteri pertama Nabi Khadijah binti Khuwailid bernama Waraqah bin Naufal, sepupu yang paling sulung. Khadijah ada sepupu ramai, sepupu yang paling sulung Waraqah bin Naufal. Usia dalam kitab tarikh, kitab sejarah menyatakan usianya dalam 90 tahun. Waraqah bin Naufal ni umur dalam 90 tahun dan tua tuan-tuan. Tapi Waraqah bin Naufal ni Islam belum datang lagi ni. Ni cerita Islam belum ada lagi ni. InsyaAllah belum masuk tafsir lagi ni. Kan masih kena bayar lebih pula kan. Azan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan jauh lagi ni, kita pun Al-Fatihah belum masuk lagi tafsir ni. Tapi kalau tuan-tuan nak balik nanti nak tengok terjemahan tafsir, pandangan-pandangan ulama tentang kisah bumi yang dijanjikan, tanah air yang dijanjikan, tuan-tuan boleh lihat sendirilah terjemahan dan juga kita tafsir berkaitan ayat suratul Maidah, bermula daripada ayat 20 hingga 26. Carilah surah Al-Maidah ayat 20 hingga 26. Surah Al-Maidah, ulang sekali lagi, surah Al-Maidah bermula ayat 20 hingga 26. Panjang cerita. Ini ayat berkaitan tentang Allah nak bagi tanah air kepada mereka, tapi mereka sendiri khianat janji Allah, dan mereka sendiri pun memang tak nak masuk pun asalnya. Memang Allah dah janji, tapi mereka tak nak masuk. Ada syarat-syaratnya. Akhirnya Allah harapkan kepada mereka tempoh 40 tahun. Tapi dengan syarat mereka kena cukupkan balik janji tersebut.
Tapi akhirnya lepas daripada 40 tahun pun mereka tak penuhi janji. Maka kekal benda tu, kita panggil kekal. Syarat Allah itu haram ke atas kaum Bani Israel pada waktu tersebut. Bila lihatlah dalam kitab-kitab tafsir berkaitan syarahan tentang ayat 20-26 surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6. Dalam Al-Quran Allah sebut dua golongan. Dua golongan ni walau macam mana pun baik hubungan diplomatik dan sebagainya, tapi kita tahu prinsip kita adalah hidup ni mesti berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, panduan agama. Walau macam mana hebat pun keakraban negara dengan negara, diplomatik dan sebagainya, pastikan acuan agama didahulukan dulu. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran, berhati-hati dengan dua golongan. Allah kata kafaru min ahlil kitab, yang kufur daripada golongan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani secara umumnya kita panggil hari ini Yahudi dan Kristian lah. Nasrani ni Kristian. Yahudi dan Nasrani ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu ada yang beriman, satu yang kufur. Yang beriman ni maksudnya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi terdahulu dengan ajaran yang sebenar, syariat yang sebenar. Ada atau tidak? Ada. Mereka ni ahli syurga, mereka orang beriman kerana mereka patuh terhadap kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu. Contoh yang saya berikan tadi adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal merupakan, dalam kitab tarikh sebut ada pandangan kata dia adalah Masihi, ada kata dia adalah Yahudi. Masihi ini maksudnya pendeta Kristian, Yahudi ini pendeta agama Yahudi lah. Waraqah bin Naufal ni cerita Islam belum datang lagi ni. Ni cerita Nabi Muhammad baru turun daripada apa ni, Bukit apa? Apa maksudnya dalam Timur Wahyu tu, lupa pula nama bukit tu, Gua Hira. Turun daripada Gua Hira, malaikat datang peluk. Malaikat bacakan 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun Nabi Muhammad demam. Nabi demam malam tu. Nabi bagi tahu kepada ahli keluarga Nabi, Siti Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Nabi demam, terkejut sebab tak pernah jumpa lagi lembaga tengah-tengah malam. Kok padang pasir ada hantu, tak ada hantu, Nabi pun tak kenal masa tu. Tiba-tiba tengah malam seram sejuk, peluk daripada belakang, sangat kuat. Lalu dibacakan firman Allah, Iqra. Nabi kata, ma'ana biqari, aku tak kerti baca. Nabi bukan kerti baca pun, tak kerti nak baca, nak menulis. Malaikat kata, Iqra lagi. Sampai 3 kali. Kali keempat barulah malaikat baca sampai 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Nabi turun bukit daripada Gua Hira tadi, Nabi demam. Khadijah fikir, kena tanya orang alim ni, orang tua-tua lah ibarat kata. Kena tanya orang tua-tua ni, apa bodoh alamat ni, apa bodoh yang berlaku ni, nak bagi faham. Maka dia terfikir, apa kata bang, kita pergi tanya sepupu saya Waraqah bin Naufal, dia seorang yang alim. Sebab apa alim? Waraqah bin Naufal ni pendeta, ibarat kata ulama lah. Dia suka baca kitab-kitab dulu. Dia baca kitab tu, dia menelaah buku tu, menelaah buku ni. Dia suka membaca, suka mengkaji. Jadi Khadijah bawa Nabi, Nabi pun setuju pada waktu tersebut. Nabi zaman waktu Wadikah pelantikan sebagai Rasul, umur 40 tahun. Khadijah bawa Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Jumpa dengan Waraqah bin Naufal, Nabi cerita balik apa yang berlaku. Malam tadi ada lembaga datang tak kenal, tiba-tiba peluk dengan dakapan yang sangat kuat. Dia bacakan beberapa ayat, aku tak boleh baca, cerita balik. Maka bila Waraqah dengar tu, dia balik balik kitab-kitab lama. Dia cari kitab tu, kitab Taurat, kitab Injil, cari. Lepas dah jumpa beberapa maklumat, dia kata kepada Nabi SAW, Hadzal namus alladhi anzalallahu ala Musa. Dia kata itu nama dia namus. Namus ni gelaran kitab lama terhadap malaikat Jibril. Quran sebut Jibril, kitab lama sebut namus, panggilan kepada malaikat Jibril. Kata Waraqah bin Naufal, itulah namus. Itulah malaikat. Malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
Bila Nabi Muhammad tahu itu adalah malaikat, bermulalah kehidupan Nabi sebagai seorang Rasul. Waraqah bin Naufal kata, kalaulah aku masih hidup, aku akan bersama dengan engkau. Kerana ketahuilah wahai Muhammad, selepas hari ini engkau akan diperangi oleh umatmu. Dia tahu dah, bukannya mudah nak sampaikan dakwah ni. Tahu dah, cabaran besar Nabi adalah umat Nabi, kaum Nabi akan perangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup, dia dah tua, umur dah 90 tahun, dah tahu dah ajal maut dah datang dah. Dia kata, kalau aku masih hidup lagi, aku akan beradu bersama dengan kau mempertahankan ajaran yang kau nak bawa ni. Waraqah bin Naufal Islam, tuan-tuan. Walaupun masa tu belum ada solat lagi, belum turun ayat pasal puasa, pasal zakat, pasal haji, Nabi hari first day, second day dah jumpa Waraqah bin Naufal. Syariat apa pun tak tahu lagi. Waraqah bin Naufal dah isytihar beriman dengan Nabi SAW. Ini amanu min ahli kitab, yang beriman daripada golongan ahli kitab. Yang kafaru min ahli kitab, mereka bukan beriman, mereka menyeleweng kitab. Taurat diubah, Injil diubah, bukan yang ori yang diubah. Dia percaya kepada yang diubah. Macam Israel hari ini lah, bukan beriman sepenuhnya pun. Maka dia dah termasuk dalam kategori kafaru min ahli kitab. Kafaru min ahli kitab, golongan pertama kata Allah, hati-hati. Yang kedua kata Allah, walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Golongan musyrikin yang tak suka tengok Islam ni, tak suka Allah turunkan kebaikan kepada kamu, tak suka tengok Islam. Senang ceritalah nak bagi mudah faham. Orang musyrikin yang tak suka kepada Islam, istilah lain kita panggil non-Muslim, yang anti-Islam. Non-Muslim pula kita pecahkan dua. Satu non-Muslim tapi dia mesra dengan orang Islam, ramai. Boleh jadi jiran kita, boleh jadi kawan-kawan kita daripada sekolah menengah lagi, kita kenal dia sampai sekarang kita masih kontak dengan dia, tak ada masalah. Duduk sekali, minum kopi apa, borak, berbual-gurau. Dia kacau kita tak? Tak kacau. Dia kacau kita tak kalau nak solat? Tak kacau. Dia ada halang kita tak untuk bila lakukan azan? Tak ada. Dia ada baca Al-Quran tak? Tak ada. Kita bebas melakukan agama kita, dia bebas melakukan agama dia. Non-Muslim yang mesra dengan orang Islam, yang ni haram tumpah darah dia. Islam mengharamkan kita tumpahkan darah dia. Dosa besar kalau kita bunuh orang non-Muslim yang mesra kepada orang Islam. Wajib kepada pemerintah jaga hak dia. Wajib. Kerajaan, pasukan polis dan sebagainya wajib bela jaga non-Muslim yang mesra kepada orang Islam. Satu lagi non-Muslim anti-Islam. Boleh jadi dia non-Muslim, tapi rupa-rupa dia dah menzahirkan dia benci kepada Islam. Kita nak azan, dia tak bagi. Quran dia bakar. Kita nak buat ibadat, dia kacau. Hukum hakam dia masuk campur. Ini non-Muslim yang anti-Islam. Non-Muslim anti-Islam ini yang Allah sebut dalam Quran, jaga-jaga. Jangan buat kawan sangat, jaga-jaga. Mungkin depan nampak baik, tapi belakang tak apa-apa dirancang. Allah pesan, bukan saya pesan. Bukan dalam Quran ada. Surah Baqarah juzuk yang pertama muka surah 16. Bawah sekali, atas tu cerita pasal sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Bawah tu ayat terakhir, ma yawadul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ada sebut dalam Quran. Allah pesan supaya kita berhati-hati. Supaya itu kalau kita tengok demonstrasi yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini, kalau kita tengok di negara-negara barat, kita duk ingatkan semua yang hadir itu orang Islam. Tak, bercampur aduk. Ada bukan Islam. Sebab ada di kalangan mereka yang masih ada lagi perasaan kemanusiaan, simpati terhadap apa yang berlaku. Boleh jadi dia agama A, boleh jadi dia agama B, boleh jadi dia agama C, tetapi mereka masih ada lagi naluri manusia. Dan mereka tahu apa yang berlaku pada hari ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat zalim. Hospital dibom, rumah-rumah ibadat dibom, anak-anak kecil, wanita, orang tua semua ditembak tanpa beri kemanusiaan.
Mereka terpanggil untuk bersama-sama dengan umat Islam, solidariti bersama Palestin. Mereka join perarakan tu, join demonstrasi itu. Bahkan ada di kalangan mereka, kalau kita tengok, ada orang Yahudi sekali. Macam soalan tadi tanya, tengok-tengok ada Yahudi yang pakai topi hitam, kan ada kan? Yahudi topi hitam, janggut lebat, lagi panjang janggut daripada kita. Elok join sekali. Sebab apa? Sebab dia tahu sebenarnya Ardhul Muqaddasah tu bukan yang Allah janji kepada Tok Yang dia dulu, tapi masalah Tok Yang dia yang mungkin janji. Memang Allah nak bagi, tapi Tok Yang dia dulu dah mungkin janji. Dia beriman sepenuhnya dengan ajaran disebut dalam Taurat. Jadi bagi pandangan sebahagian penganut Yahudi yang tak setuju dengan Israel ni, mereka berpandangan sepatutnya 3 agama besar ni hidup rukun, aman, damai pada hari ini di Palestin sepatutnya. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. Bahkan kalau tuan-tuan tengoklah, saya pun baru jumpa satu video. Tengoklah video dalam media sosial di Facebook dan sebagainya pun ada. Ada seorang pendeta Yahudi, pendeta Yahudi negara Arab. Boleh jadi di Mesir, sebab Mesir pun orang Yahudi ramai. Saya belajar di Mesir dulu, memang banyak gereja-gereja Yahudi ada, gereja Kristian pun ada. Cakap Arab, kita ingatkan orang Islam kan, cakap Arab, rambut lebat, pakai hitam, semua nampaklah tanda salib dan sebagainya lah. Pendeta Yahudi ni yang terdiri daripada orang Arab, dia kata sebenarnya kami tahu sepatutnya 3 agama hidup rukun, aman, damai di Palestin. Itu yang sebenarnya ajaran kami suruh, dia cakap. Maka hari ini saya nak pesan kepada semua pemimpin Islam, kenapa kamu serahkan kunci yang Sayyidina Umar dulu? Ada tahu? Yang Sayyidina Umar dah pegang dulu, kenapa kau serahkan kepada Israel? Zionis, kenapa kamu serahkan kepada Zionis? Sedangkan kamu tahu perjuangan Sayyidina Umar, dia sebut tu, perjuangan orang terdahulu Salahuddin Ayyubi disebut. Nanti begitu, pendeta Yahudi petik nama Sayyidina Umar, berhujah atas nama Sayyidina Umar. Nanti begitu. Pendeta Yahudi tegur orang Islam, petik nama Salahuddin Ayyubi. Nanti begitu, maruah itu mana? Dia pula bagi tazkirah ke kita. Dia pula bagi tazkirah kepada pemimpin Islam. Kenapa kamu tak jaga kunci Sayyidina Umar dah bagi? Sayyidina Umar dah berpenat-penat bebaskan kota Baitul Maqdis, jaga elok-elok kunci itu. Kenapa kau serahkan kepada Zionis Israel? Dia bagi tazkirah kepada pemimpin Islam. Ada dalam video itu, saya baru jumpa hari ini. Saya tengok. Dan itulah yang berlaku. Jadi artinya apa yang berlaku pada hari ini dan akan terus berlaku. Akan terus berlaku. Tapi kita doalah mudah-mudahan reda seketika. Sebab apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, terutamanya di kalangan rakyat Palestin. Rakyat Palestin pun tuan-tuan, ada Kristian ya. Yang kedepung tu ada Kristian, ada yang Islam, majoriti Islam. Ada di sana yang Kristian pun kena juga. Amerika dia tak kira siapa, disebabkan dah best friend dengan Israel, lantaklah seagama dengan dia Kristian mati pun dia tak kisah. Sebab dia dah best friend dengan Israel, dia tak pandang lagi dah. Dia pejam mata. Yang berada di Palestin pada hari ini, kita doa biar mudah-mudahan reda seketika. Sebab bantuan kemanusiaan perlu disampaikan dengan kadar segera. Emergency ni urgent, teramat-amat penting. Hospital dah tak boleh nak berfungsi lagi dah. Makanan, pakaian, minuman, keperluan asasi pun tak ada dah sekarang ni. Maka diharapkan dengan pembukaan sempadan Rafah tu dapat disalurkan. Dan percayalah, walaupun kita tengok begitu, alhamdulillah banyaknya lori bertantat, tak cukup tu. Jangan tuan-tuan terlintas dalam hati, alhamdulillah cukup. Jangan, tak cukup tu. Tidak silap boleh tahan seminggu je tu, tak lama tu. Tinggal producer je nak bagi faham. Jangan tuan-tuan petik sikit ni, Ustaz Azman kata Malaysia dah tinggal producer je, habislah esok saya pun tangkap. Saya nak bagi faham tadi yo, asalnya 1948 besar Palestin tu. Lepas 1948 dan tinggal secuik tu ya tanah yang ada. Tuan tanah dah dihalau. Orang tetamu datang pula jadi tuan tanah. Macam tu lah. Tuan-tuan tak terasa apa penat-penat bayar duit rumah, bayar duit rumah, beli tanah. Orang datang tetamu tidur rumah kita, kita bagilah tidur. Datanglah tidur semalam 2 malam, lama-lama lebih 3 malam. Tak balik-balik tetamu ni, bila nak balik ni? Kita pun dah limeh ni. Banyak pojok lagi kita ada urusan anak bini apa semua sekali. Lama-lama dia buat macam rumah dia.
Dia buat macam rumah dia pun ikut dapur, dia pun ikut bilik kita, lama-lama duduk depan tengok TV, kaki siap bersilang lagi tengok TV dah, kita pula tu rumah dia bawah, dia duduk atas sofa. Padahal dia tetamu rumah kita, satu malam kita bagi, 2 malam dia stay lagi. Lama ni tak apalah, 2 malam dah 3 malam. Nanti biasa bagi syarat 3 malam cukup dah. Lama-lama pun 3 malam dia di rumah orang ni. Ni dah lebih 3 malam. Lebih 3 malam. Dia tetamu yang asal, dia tetamu ya. Siap bersilang kaki depan sofa tengok TV. Kita pula di bawah. Dia minum air tumpah, dia suruh kita lah. Kita tuan rumah ni. Lap air tumpah ni. Kita pula kena lap. Dia siap makan apa semua. Lama-lama dia halau je kita daripada rumah. Itulah kiasan apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Maka kita sebagai tuan rumah ni mestilah kita marah. Kita bayar bulan-bulan. Rumah tu atas nama kita, geran tanah atas nama kita, bil ni semua kita bayar atas nama kita. Mesti kita akan marah. Kita pun usaha nak masuk balik. Kita usaha nak masuk balik ni. Jiran sebelah kata, awak pengganas. Jiran sebelah kata, awak pengganas. Apa pula saya pengganas? Rumah saya. Rumah kita tu, kita nak tuntut balik hak kita. Dah orang kata kita pengganas. Wajar ke? Tak wajar. Fikir sendiri. Kiasan tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Akhirnya jadi ceramah Palestin pada malam ni. Saya pun tak ada buka tabung dah. Tuan-tuan carilah sendiri. Mana-mana NGO ke apa ke tuan-tuan nak salurkan. Jangan cerita ke orang berapa kita nak salur. Kita dengan Allah je. Kita dengan Allah je. Kalau tuan-tuan salur tiap hari, salurkan. Kita dengan Allah. Tak payah cerita orang. Aku dah remuk, kau dah remuk belum? Siap bagi kau orang lagi. Semalam aku dah remuk, kau dah remuk belum? Jangan. Silat-silat remuk kita tu akan jadi debu-debu yang berterbangan. Apa-apa saja amalan boleh kita sembunyi, cukuplah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus salurkan. Mana-mana kita dapat ada usaha yang nak, tapi pastikan jangan scammer lah. Duk salur, rupa-rupanya scammer. Kita carilah badan-badan berautoriti yang diiktiraf, sama ada di pihak kerajaan ataupun NGO-NGO yang masyhur. Salurkanlah bantuan. Dan mudah-mudahan walaupun tak banyak, dapat meringankan bebanan apa yang ditanggung oleh rakyat Palestin demi membebaskan tanah air suci yang ketiga dalam Islam bagi pihak kita. Yang mana kita senang lena, dia sedang bersusah payah bagi pihak kita. Maka sepatutnya kita ada perasaan insaf, perasaan rendah diri, perasaan malu terhadap perjuangan mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkati para syuhada yang telah meninggal dunia, dan Allah bantu para mujahidin untuk merampas kembali bumi Palestin daripada penjajahan Zionis Israel, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.